Subhanahu wa taala. Kesyukuran kita kepada Allah dapat kita sampai kepada bulan Syawal, dapat kita menjalankan ibadat puasa bulan Ramadan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita peluang-peluang ini. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah sentiasa membukakan bagi kita pintu-pintu kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati-hati kita dengan iman dan taqwa, dan menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang sentiasa mengingatinya pada tiap-tiap masa dan keadaan. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah seperti biasa kita meneruskan pengajian kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan sama-sama kita mendapatkan manfaat. Berkata penulis Al-Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan, wa ammal atharu faqad qala Ali ibn Abi Talib. Faqala Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu li Kamil, ya Kumail. Ini adalah athar seperti mana penulis ini mengatakan. Athar ini adalah riwayat sahabat, ya. Kita ada perbezaan di antara hadis dengan athar. Jadi kalau kita mengatakan hadis, ini maksudnya ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun perbuatannya ataupun perkara yang disetujui olehnya. Kita ada perkara yang dikenali sebagai al-athar. Al-athar ini maksudnya sahabat yang mengatakan sesuatu. Dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti mereka, untuk mengikuti jejak langkah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini seperti mana Allah mengatakan dalam Al-Quranul Karim, al-muhajirun wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Yani mereka-mereka yang mengikuti muhajirin dan ansar, yani sahabat Nabi muhajirin dan ansar, keridaan Allah Subhanahu wa taala ke atas mereka. Jadi ini adalah ucapan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sayyidina Ali bin Abi Talib salah satu daripada khulafa ar-rasyidin. Dan Nabi SAW mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Hendaklah kamu ikut kepada khulafa ar-rasyidin. Ulama kita semua sepakat empat khalifah yang pertama adalah khulafa ar-rasyidin. Pertama sekali Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, kedua Sayyidina Umar, ketiga Sayyidina Uthman, keempat adalah Sayyidina Ali bin Abi Talib, dan kelima juga diterima adalah Sayyidina Hasan bin Ali. Sebab hadis Nabi SAW ini mengatakan khilafah 30 tahun Nabi mengatakan, ataupun 40 tahun. Dan termasuk yang ini khilafah Sayyidina Hasan yang bin Ali. Dan juga sebagian ulama kita mengatakan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz yang datang ini selepas beberapa tahun selepas itu. Sebab beliau ini mengikuti jejak langkah khulafa ar-rasyidin yang sebelumnya. Maka Sayyidina Ali mengatakan kepada salah ini seorang namanya Kumail. Beliau mengatakan, ya Kumail, al-ilmu khairun minal mal. Ini adalah masyhur, ini Sayyidina Ali. Dia mengatakan ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu lebih baik ataupun lebih berharga daripada harta. Apa sebabnya? Sebabnya beliau mengatakan, wal ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu dia menjaga kita, tetapi harta kita nak kena jaga harta. Harta kalau kita tak jaga, apa jadi? Satu orang kalau dia letak harta dia kat luar rumah ni, dia letak duit-duit, barang kemas, semua lain dia letak kat luar rumah, besar kemungkinan ini akan hilang. Besar kemungkinan. Jadi harta ini kita nak kena jaga dia. Lebih banyak harta, lebih banyak security. Lebih banyak ini harta. Ada orang kita lihat, orang kaya billionaire ni semua, dia tak boleh jalan macam kita jalan kat luar, kat Hegot ke, nak jalan suka-suka mana, dia mesti ada bodyguard. Kalau di luar Singapura yang ni misalnya, yang ni di negara-negara yang lain, kita lihat mereka tak berani yang ni kalau harta dia keluar daripada rumah seorang diri dan sebagainya, takut kena kidnap dan sebagainya. Jadi harta ini adalah sesuatu kita nak kena jaga. Tetapi Sayyidina Ali bin Abi Talib ini mengatakan, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu dia lebih baik daripada harta. Apa sebabnya? Sebab al-ilmu yahrusuka. Ilmu itu menjaga kamu. Kita kalau tahu apa yang betul, apa yang salah,
apa yang halal, apa yang haram, apa yang wajib, apa yang makruh, maka dia dapat menjaga kita supaya kita tidak terjebak dalam haram, kita tidak terjebak dalam kesilapan, dalam kesalahan. Ilmu yang memberikan kepada kita petunjuk. Boleh buat ini, boleh buat ini, tak boleh buat ini, nak kena jauhkan benda ini. Ini adalah perkara yang boleh membinasakan manusia, ini adalah perkara yang akan memberikan manfaat ini bagi manusia dan sebagainya. Jadi ilmu ini menjaga kita daripada kebinasaan, menjaga kita daripada azab, menjaga kita daripada terjerumus dalam maksiat yang boleh membawa kemurkaan Allah dan sebagainya. Wa anta tahusul mal. Tapi Sayyidina Ali mengatakan, sedangkan harta kamu nak kena jaganya. Jadi mana lebih baik? Sesuatu yang menjaga kita ataupun sesuatu yang kita nak kena jaga dia? Tentu sekali ini sesuatu yang menjaga kita. Ini adalah perbuatan daripada siapa? Kata hikmah daripada Sayyidina Ali. Selepas itu beliau mengatakan, wal ilmu hakimun wal malu mahkumun alaih. Ilmu ini dia hakim. Ilmu ini dia yang menghukumkan, manakala harta dihukumi. Apa kita maksud dengan ilmu ini menghukumkan? Yani misalan berkenaan dengan duit zakat ini sebagai misal, ilmu yang menunjukkan kepada kita apa yang kita nak kena buat dengan duit zakat. Jadi dia ibarat hakim bagi kita. Berapa kita nak kena keluarkan, berapa kita nak kena bayar fidyah, berapa kita nak kena membayar zakat, bila datang haul, nisab dan sebagainya. Zakat ini bagi emas, bagi perak dan sebagainya. Satu orang ada kambing ini misalan, ini zakat ini bagi kambing, zakat bagi tanaman dan sebagainya. Jadi ilmu inilah hakim bagi kita. Dia yang mengajarkan kepada kita apa yang kita nak melakukan. Begitu juga dengan perbuatan-perbuatan kita. Bagaimana kita nak jalan, bagaimana kita nak duduk, bagaimana kita nak melakukan solat, bagaimana kita nak ziarah dan sebagainya. Tetapi harta dia mengatakan wal malu mahkumun alaih. Harta ini dihukumi, yakni satu orang meninggal dunia, maka wajib ahli waris mengeluarkan hartanya mengikut faraid, tak boleh suka-suka. Begitu juga jadi dengan wang. Wajib ini kita nak kena menguruskan ini harta kita ikut ini kepada undang-undang Islam. Jadi harta ini dia dihukumi, wajib kita mengamalkan hukum Islam ini ke atasnya. Kalau tak dia jadi apa? Kalau tak dia jadi beban yang ini ke atas kita. Yani kalau satu orang ini misalan dia tidak mengeluarkan zakat, maka harta dia menjadi beban ke atasnya. Sebab dia akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kenapa dia tidak mengeluarkan zakat. Satu orang ini meninggal dunia, hartanya tidak dibagikan dengan faraid. Ahli waris akan dipersoalkan kenapa? Kalau mereka makan harta yang disimati dengan tanpa yang hak, maka mereka bertanggungjawab ini atas perkara tersebut. Jadi harta ini dia adalah sesuatu yang dihukumi, yang wajib kita membagikannya dan membelanjakannya mengikuti kepada undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi ilmu dia mengatakan ilmu yang menentukan apa yang kita boleh buat dan apa yang kita tidak boleh buat dengan harta tersebut. Wal malu tunqisuhun nafaqah. Sayyidina Ali mengatakan harta nafkah mengkurangkan dia. Nafkah kurangkan harta. Yang ni maksudnya apa? Bila kita ada harta kita belanja, tiap-tiap kali kita belanja dia jadi apa? Harta jadi kurang. Tapi berbeza dengan ilmu. Tiap-tiap kali kita kongsi ilmu dia bertambah. Nampak tak beza? Yang ni beza. Sekarang beliau sedang mengatakan ini perbezaan di antara harta dengan ilmu. Sebab harta ini bila kita mengeluarkannya dia makin sedikit. Tetapi ilmu makin banyak kita membelanjakannya, makin banyak dan makin kuat ilmu tersebut. Maka beliau mengatakan wal malu tunqisuhun nafaqatu wal ilmu yazku bil infaq. Yani ilmu itu dia bertambah dengan infak. Lebih banyak kita kongsi ilmu, maka lebih banyak ilmu itu akan melekat di dada kita, dan lebih banyak pahala kita akan mendapati daripada Allah dan barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita keberkahan dalam ilmu, dalam amal,
dan Allah menjaga kita daripada segala musibah di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.